Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد, Alhamdulillah, kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menimpa hidayah dan ayahnya kita dapat sama-sama menunaikan salat maghrib berjamaah, sama-sama beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sama-sama kita berada dalam ilmu yang insya-Allah pastinya didoakan, disebut-sebut nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, anak-anak dan ahli keluarga baginda. Tuan-tuan imam, tuan-tuan puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kesihatan dan afiat, diluaskan, dimurahkan rezeki halal dan thayyibah, yang semua diamal itu dapat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita infak gunakan balik ke dalam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijauhkan, kita simpan, kita termasuk golongan mereka yang guna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kesihatan dan rezeki yang diberikan oleh Allah ke jalan yang dimurkai, yang dibenci, yang diharamkan, yang boleh membawa kita kepada dosa neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini kita rujuk dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut pandangan dan kacamata Islam yang digarap oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Nasir Wadwan. Bahagian yang kedua, jilid yang pertama dalam membincangkan tanggungjawab ibu bapa, guru dan semua mereka terlibat anak-anak ini dalam soal pendidikan ijtimaiyah, kemasyarakatan dan sosiologi. Betapa ibu bapa, guru-guru dan semua mereka terlibat berkewajiban atau bertanggungjawab mendidik anak-anak masing-masing untuk beradab. Kita bincang tentang adab-adab dan bersosial, dan pada malam ini adab berbicara atau bercakap. Betapa ibu bapa yang memberi perhatian serius bagaimana nak bercakap, bagaimana nak berbicara dengan orang-orang yang berbagai-bagai. Kita selalu bincangkan bahawa kita sebagai ibu, ayah, sebagai guru sepatut dan sewajibnya membedakan anak-anak kita itu daripada kecil supaya dia tahu dia nak berdepan dengan siapa, dengan mak pak nak cakap lagu mana, dengan kaum kerabat, adik-adik yang lebih tua nak cakap macam mana, dengan rakan-rakan sebaya tahap mana boleh cakap, boleh melawak, dengan orang yang lebih dewasa yang di luar macam mana, dengan rakan-rakan yang nakal, kawan-kawan dia yang tak semayang, adik-beradik puak-puak nakal dia yang jenis tak pergi agama, macam mana dia nak berbicara? Apakah kita telah menyesali dan mengisafi kita penting sangat mak ayah melatih anak-anak dengan kepelbagaian beza-beza tersebut, ataupun kita berjalan tak pernah sentuh langsung didik anak nak cakap dengan orang yang ada di keliling. Kebetulannya anak itu hanya belajar mengikut mak ayah dia, apa yang dia nampak, apa yang dia dengar. Itu beza dia. Jadi di antara adat sosial yang penting yang mesti bagi tiap-tiap ibu bapa, guru-guru dan semua mereka terlibat menumpukan perhatian ialah membiasakan, melatih atau melatih anak-anak kecil supaya pandai ataupun bijak membiasakan dirinya berbicara, bercakap dengan orang ramai, sama-sama kawan kecil macam mana, dengan orang yang lebih dewasa macam mana, dalam majlis resmi macam mana, dalam keluarga macam mana. Itu sepatut dan sewajarnya.
Nanti kelak apabila si anak itu sudah besar atau memulai balik, ketahuilah ia bagaimana tata cara yang bersopan, mana tata cara tak bersopan apabila berbicara. Kita tak menafikan perasaan semula jadi. Mana nak cakap ketika seronok sayang macam mana mesra, nak cakap ketika dia emosi, marah, barah ni anak bohong tempat, marah ke ayah, marah ke anak, macam mana dia nak kontrol? Kena dilatih. Apakah perlu sampai pangkat di bengkel kan, hantar pergi pusat-pusat perbengkelan itu. Tobat tahun tak ada. Kita rasa kalau masjid kena buat, masjid kena buat. Dan tidak, tuan-tuan, kita tak latih, hanya membiarkan anak mengikut apa yang diketahui atau dikehendakinya. Ketahuilah bagaimana dia nanti berbicara di hadapan manusia berbagai dengan merasai betapa dia bertanggungjawab. Jadi anak-anak kecil diberi kebiasaan, lama-lama dia besar, dia tahu dah beda. Masa ni boleh cakap angkat suara, masa ni boleh cakap kena slow sikit, walaupun saya lagi pihak yang betul tapi saya slow. Maka masyarakat cantik sampailah peringkat orang kita macam dewasa kita ni. Kita yang sama-sama dewasa buat apa kita benar berbicara dalam suasana, situasi, keadaan, tempat, masa, orang yang betul. Walaupun kita betul cakap, kita fakta, tetapi sampai menimbulkan ketegangan, sampai menimbulkan orang kata impak buruk dalam masyarakat. Kerana ustaz nak menunjukkan hujah yang besar, tapi cara dia menghujah, cara dia menampik kehujahnya, menampakkan macam tak ustaz. Jadi rendah lagi. Hak soal lagi tak ustaz, hak tak apa ni batil, tapi cara dia lembut lembai, senyum, relax. Dia boleh kontrol nafsu marah dia. Orang pula seronok kat dia belah. Jadi batil boleh menonjol, yang hak dan benar itu tewas dengan adab. Demikian yang kita perlu ada rasa tanggungjawab, tuan-tuan. Itu pun tuan-tuan nak kena tanam lagi anak-anak kita bukan sama besar. Nak latih anak yang dah pramatang, dah balik, dewasa, remaja, cara lain. Nak latih anak kecil-kecil cara lain. Anak kecil-kecil boleh jumpa kanak-kanak senyum, kata apa, minta maaf pakcik, senanglah. Mak 16 semua kata begitu, dia terkekah pak dia, dia jekik. Tapi dah mak dia balik, pak dia suruh guni ingat kami ni bodoh. Jaga tuan-tuan. Jadi ayah ni, kau mana pun mak ni memang dia kena jekik kuat. Jangan kita biarkan. Jadi tuan-tuan, di sini kata Ustaz Abdul Nasir Alwan, dia kata saya bentangkan beberapa adab. Di antaranya berbicara dengan fasih. Nanti anak cakap bagi dia lain, jangan buka mulut bertakti. Ini pun minta maaf, vokal. Jawab apa tak tahu apa, lepas tu nak marah, hajat dia tak tertunai. Di antara sebabnya, sebab bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kalau bab sabit dengan agama, kena sabit dengan bahasa Arab. Bila sebut bahasa Arab, kalau boleh kita nak bahasa Arab yang fasah. Walaupun dalam dunia komersial, bahasa Arab fasah ni orang tak pakai. Saya balik umrah, bila sebut bahasa Arab fasah, dia ni gelak, dia kata budak mana. Dia kena cakap ammi, bawah ada high class. Nak cakap ke Arab, baik ke hotel. Tapi kalau cakap fasah, dia buat main-main ya. Dia tanya, tak nak mana? Kita bapak belajar di Malaysia, ingat bahasa Arab kami tak ada di Malaysia. Jadi dia pulih. Tapi kalau boleh cakap Arab ammi dia, dia tak betul. Jadi kita cuba lakukan. Yang penting fasih. Fasih itu yang penting. Dia adalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab itu adalah bahasa para anbiya. Bahasa Quran itu adalah bahasa syurga. Itu semua kita tahu. Adalah di era pengingkaran adanya kita membelakangi bahasa Arab yang fasih atau bercakap yang fasih. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau ucapan yang sepatutnya lah orang hebat-hebat, orang jadi menteri-menteri cakap tak fasih. Lepas tu minta maaf lah, kadang-kadang nak lantik menteri pun kalau bahasa Inggeris dia tak fasih, dia punya kriteria dia tak lentik Kalau bahasa Melayu pun tak fasih di kalangan menteri, di kalangan YP Cina India, grade dia lebih jatuh. Dia mesti fasih. Ataupun dia fasih untuk bahasa logat dia. Nak lentik dia menteri, mana ada cakap Kedah tak habis-habis.
Jadi low class sikit. Jadi maknanya itu kena ikut. Jadi tuan-tuan, kita dengan anak-anak ni cuba latih berdawai. Maknanya bagi proses. Nak mengajar kena proses. Tak kira lah bahasa apa pun. Baca khutbah. Berbayang tuan-tuan kalau orang baca khutbah tak proses. Berbolong, tak gelap, tak berputir, tak nampak apa benda hujah yang dicakap. Maka kita sepatutnya, maknanya dari segi bahasa tuan-tuan, bahasa Melayu tak kisahlah, mungkin bahasa surat sebab kita pun pening tak boleh lagi sampai risau bahasa Melayu ke bahasa Malaysia. Zaman saya bahasa Malaysia, zaman tu bahasa Melayu pula dah. Zaman ni terlebih sampai bila tak selesai Melayu Malaysia. Tu bawa bahasa Melayu. Jadi kono ikut dah. Jadi kita bagilah jelas yang tu. Bagi jelas betul, tapi kita harap bahasa Kedah yang boleh dipahami sampai ke Johor boleh pakai. Bahasa Kelantan yang boleh semua orang pakai, faham, pakailah. Tapi kalau hang seorang yang faham tak usah pakai. Itu nak pergi proses. Jangan jadi cerita untuk cerita lawak dalam kuliah lah. Yang latih anak cucu dia duk merap, tak kira nak kecil, duk sikit-sikit tuan nak kecil, dia kata jangan duk orang malu, tukar, jangan semua kecil sebab nyanyi. Bila nak kecil biar abang bisik nak nyanyi, dia muak pun tahu dah keluar pergi nyanyi lah, perempuan kecil lah, tak apalah dia komunikasi tu okey, dia muak dia duk jaga dia. Lepas dia buat ni tak ada, dia pergi abang kat tok dia, tok tak bisa dengan dia, tok nak nyanyi. Tok duk lena. Tak faham nyanyi kat telinga. Dah ada kata tok suruh nyanyi kat telinga, dia pun pancok kencing telinga tok. Padan. Ini bahasa yang tak boleh dipahami. Tuan-tuan jaga kan. Jadi hasil siti janganlah contohnya kita akan Kelantan untuk pegang kopek. Ni saya pegang kopek dia tumpuk mati. Orang Kelantan kopek tu sensitif. Dia kata buat duit lah kopek, boleh fahami. Sebab kita buat duit lah kopek kita, dia pun buat duit lah kopek tu. Kopek tu tek dia. Dia pegang tek, orang yang tek aku pun nak pegang kena tunggu. Jadi bahasa-bahasa tu tuan-tuan perlu jelaskan. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak daripada Sayyid Ali bin Husain, katanya Al-Abbas telah datang kepada Nabi SAW memakai sepasang pakaian berang putih. Apabila dilihat oleh baginda Nabi SAW, baginda tersenyum. Maka berkata Al-Abbas, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau ketawa dan senyum? Mudah-mudahan Allah menyerikan gigimu. Berkata baginda Nabi SAW, saya terharu dengan kecantikan bapa saudara Nabi. Bertanya Al-Abbas, apa artinya kecantikan itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, lisannya, yakni bahasa tuturnya. Pada riwayat Al-Ashkari berkata Al-Abbas, apa arti kecantikan seorang lelaki itu? Nabi jawab, kefasihan lidah bahasanya. Bukan cantik segi baju, pakaian, tapi cantik di segi kalam. Tuan-tuan dulu cakap elok, sopan, baju pun lawa, memang high class. Tapi kalau cakap pakai hebat, dengan tie, dengan jaket, cakap ya Allah, sakit hati orang sampai potong hitam. Jadi hebat tu pun tak pakai. Kalau jadi menteri jenis cakap aku tu, reporter pun tak ambil note. Jadi boleh cakap saja. Kalau pakai semua janji tak tunai, ada kata tak bayar. Jadi tuan-tuan tolong. Asy-Syirazi dan juga Ad-Dailami meriwayatkan daripada Abu Hurairah, kami berkata, wahai Rasulullah, kami tidak melihat seorang lebih fasih daripadamu ya Rasulullah. Jawab Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala lam yakhluqni lahana ikhtara li khairul kalam kitabahul Quran atau kama qala. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan aku tidak fasih berbicara. Allah telah memilih bagi aku sebaik-baik percakapan. Apa yang aku nak cakap ni Allah dah susun aturnya yang paling baik, iaitu kitabnya Al-Quran. Tuan-tuan, kalau boleh dilatih, ini bersemangat untuk anak-anak ataupun kita sendirilah. Bila kalau tuan-tuan nak berhenti cakap, selang-seli dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran kalau boleh digunakan, dihafaz sebagai hujah. Kalau kata tata bahasa grammar buat ambil Al-Quran, insya-Allah grammar dikerenti betul lah.
Itu yang kita nak bangunkan diri kita. Tuan, itu fasih cakap. Yang kedua, adab bercakap. Hendaklah bercakap dengan teratur, tersusun. Antara adab bercakap yang perlu ditanam oleh ibu bapa guru ialah bercakap dengan teratur, supaya orang yang mendengar bercakap itu faham. Memang kita faham cakap ni benda communicate antara satu dengan satu pihak. Manakala kita cakap, dia faham okey tu. Okey lah tu. Walaupun bahasa apa yang dipakai, termasuk body language, termasuk mimik muka, boleh faham okey. Yang pentingnya cakap boleh faham, orang yang dengar boleh faham. Itu bahasa. Jadi kita susun dialog. Demikianlah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW sebagai guru para umat ini. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim yang telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, katanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudul haditha kasardikum hadha wa yuhaddithu hadisan law addahul adul la ahsarahu atau kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan bicaranya seperti kamu mengucap ini. Baginda bila dia bercakap sesuatu, kalau hendak dikira dia kata-kata dapat dikira oleh pengira-pengira. Maknanya apa yang Nabi cakap sepatut-sepatut orang boleh faham, orang boleh terima. Kadang-kadang kita cakap dulu-dulu cepat sangat, walaupun ada kepakaran nyanyi, walaupun ada menyanyi pun tak faham apa dia. Menyanyi zaman-zaman dulu-dulu ni dia kasih sebiji nyanyi budak-budak lah ni, dia mengaku sampai kita mendengar sedap. Tapi apa dia kata bahasa Melayu, tapi dia kata apa orang tak faham. Yang kata bahasa Inggeris, aku pun pandai bahasa Inggeris juga, tapi aku tak faham dia menyanyi apa. Dia lebih pada muzik, lebih daripada sampai tak berbudi bahasa. Jadi itu kita kalau dia cakap lah bagi lain. Kita tak nafi bagi orang yang Tuhan bagi keumuran. Dah tua dah, umur 70 ke atas, cakap pun tak terkeluar sebiji ada cerita lain. Sebab ni ayah nak latih anak-anak, guru nak latih murid-murid. Sebab tu guru perlu diberi latihan bercakap. Latihan bercakap sebagai guru dalam kelas pedagogi atau method teaching. Dia kena rakam video satu-satu, tunjuk balik cikgu cakap ni, semua orang tak faham. Lepas tu cikgu kira nak marah. Patutnya cikgu betulkan bahasa cikgu sendiri. Dulu ada elang bahasa Inggeris. Pasal cikgu bahasa Inggeris pun cakap bahasa Inggeris tak betul. Cikgu sains, cikgu matematik, ada BASP, ada elang khas bagi kahang 5% gaji, 10% gaji, pergi ngaji bahasa Inggeris. Rupanya dapat elang tak pergi ngaji juga, duduk tak pandai-pandai juga. Tahun lepas test kan cikgu tak tulis pelawak. Atau macam mana cikgu ni nak latih budak bagi lulus. Jadi tuan-tuan, itu di antara yang kita kena sedar. Al-Ismaili pula menambah riwayat dengan kana kalamuhu sallallahu alaihi wasallam faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalam-kalam yang dikeluarkan oleh Nabi itu faslan, mudah, senang kami faham serta boleh diterima oleh semua orang. Sebab tu dalam hadis banyak menceritakan, kalau tengok Nabi cakap, orang Nabi faham dah, bukan setakat bahasa pengucapannya, tapi boleh menerima hakikat ni. Nabi marah ke, Nabi bagi tazkirah nasihat ke, Nabi bagi ancaman ke, Nabi nak habaq pujukan ke. Cerita Nabi nak habaq kiamat, Nabi naik ke mimbar dengan tegas, dengan merah matanya, cakap dia jelas nak habaq kiamat. Kadang-kadang benda-benda ni pun susah juga. Sebab ni nak kena latih juga ni. Tak mahu satu intonasi sama ya. Ucap besar, kuat, tapi cara baca tu steady, lali, boleh ubah semua. Musim-musim panas, lepas tu ada kipas angin lagu ni pula ubah tu. Tapi kalau naik turun, jangan naik ke semua. Baca khutbah daripada mula alhamdulillah sampai habis. Habis amat pada tak kaki pada deras sangat. Di atas bawah turun tu lah intonasi tuan dan dia nak.
cakap dengan mama. Nanti nak cakap apa? Cakap pasal minta duit. Kami cakap duduk bodek dulu lagi mama cantik umi. Lepas tu minta menghas lagi dapat RM5 lah. Tapi kalau cakap terjak pok memang kedekut. Pok dah lena. Minta kat mak. Awak tak minta kat pok kedekut. Mak nak bagi pokok jangan duit. Tak cakap. Betul bahasa orang Melayu ni cakap siang pandang-pandang. Cakap malam agak dengar kembang elok. Dia tonton rumah nanti apa. Bila tu ni bagi kadang kita dapat juga komen kuliah seluruh kuliah memang ustaz kuliah khutbah kena ustaz khutbah ceramah ceramah dan hari ni hari taklimat contohnya kita buat taklimat perubatan Islam itu kan style dia makin panggil orang tengok telinga pada itu kan nak baca dia pendedahan berbeza-beza. Jadi adik kita mengubahkan kisah Muhammad Adlu dengan tadi dia tuan-tuan jangan komen panggil ke budak lagu tu. Saya pun dapatlah duduk muka pendengar ke. Memang kita panggil budak apa? Memang kita fokus dia sebagai budak yang baru masuk Islam. Dan cakap dia cara tu kan. Takkan tuan-tuan nak compare sebagai budak baru masuk Islam ngajak macam sehebat tuan guru kita besar. Kita sama. Ya tuan-tuan rahmat Allah. Itu beda-beda. Yang ketiga, dilarang menyusahkan diri. Tuan yang bercakap tu untuk bercakap mengikut suasana setempat. Tuan-tuan, Tuhan bagi kat kita anak-anak kita berbeza-beza. Contohnya kepokoh dia. Mungkin mak cakap sedap, dan suruh anak cakap sedap betul. Ayah cakap berbunga-bunga, berirama. Ada orang kata arutnya. Rima-rima belakang. Maka kita tak boleh, jangan paksa. Ada orang cakap sambil spontan keluar terlebih-habis dengan pantun dia, dengan apa dia boleh. Ujangga ada orang tak boleh. Kadang-kadang keliru saya ni hadis ke Quran pada sebab tahap berbeza-beza. Tapi kita cubalah nanti. Di antara adab bercakap yang cubalah hindarkan diri daripada mengatur kata-kata dalam percakapan ataupun menyusahkan diri kita. Nak susun kata-kata. Sian kita tengok ada protokol majlis. Nak jadi pengusi majlis 15 line tulis type bukan lepas tu hafal pula macam ini jadi apa ni apa ini pengusi majlis esok lepas tu yang hormat tak main seorang lerak habis dosa lah yang berat sangat ikut cakap Nabi sebut ulang balik Al-Quran kalimun nas ala qadri umulihim cakaplah pada manusia untuk kadar kita mampu, kadar orang nak dengar. Tuan-tuan nak cakap dalam masjid mengikut kadar orang masjid lah. Kita pun tak naklah panggil orang ceramah dekat tapi dia tak faham wakil atau suasana dalam masjid susah dekat. Itu dia antara. Jadi antara cakap elok ni dia tak menyusahkan diri dia. Tapi kalau menyusahkan diri kerana nak cari hujah, tak apa. Awak kalau pengen saya nak cari 2-3 hadis Al-Quran yang bersabit dengan tajuk ni, Masya Allah, tak ada masalah. Tapi karang bunga susun irama lah apa. Lepas tu yang ni nak tarik lagu Piramli, yang ni nak tarik itu dosa. Kecuali dia ada kebenarannya. Ustaz Hazlil Bollywood, tapi fikir dia memang dia petik aja dia semua ya. Amailah lagu siapa semua dia boleh tiru. Ustaz Aqil Hayy dia boleh tiru aja habis semua. Itu kemahiran. Tapi ada ustaz lain tak boleh. Tuan-tuan jangan minta semua habis sopa ni. Anak kita begitu juga. Mungkin ada anak 3 orang. Pasal buat yang senang. Nanti boleh cakap yang nak mula gagak. Dah buat macam main pun gagak dah. Tuan-tuan kita cakap ni. Imam Abu Dawud dan juga At-Tirmizi riwayat hadis daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yubghidul baligha min ar-rijal alladhi yataqallalu bi lisanihi kama yataqallalu al-baqaratu bi lisaniha." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak suka orang yang berpura-pura fasih dalam bicaranya, iaitu merentak-rentakkan lidahnya seperti seekor lembu mengunyah-ngunyahkan lidahnya. Mana duduk belakang dia sebut. Itu yang paling baik
cakap yang memang terbit daripada hati. Dia cakap hasrat dia luahkan apa dia kata hak dalam hati dia, minda dia juga. Yalah, tapi kalau tuan hanya susun hampai aja 5 minggu tu memang sedap, tapi tak terlintas. Orang kata mai daripada hati keluar mulut, masuk ke telinga, masuk ke hati. Allahu Akbar. Tapi kalau hanya menghafal susun saja, mungkin terbit daripada mulut sampai ke telinga, tak turun ke hati orang yang dengar. Sebab tu ada orang bila dia cakap, orang terasa, orang boleh faham, orang boleh terima sampai lepas pada majlis-majlis itu. Setengah tempat bertemu orang lain, dia dengar sedap, masa tu ya habis balik majlis tak faham dah. Itu pilih tengok Nabi dah sebut dah. Dia sebut kama yatakhallamul baqaratu bilisani. Jangan ikut macam lembu kan malam-malam jadi dia punya mulut kan susu okey mulut tak habis-habis. Tapi tak ada faedah apa kecuali menghadarkan makanan dia. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim juga terdapat sebuah hadis daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW ketika berbicara selalu diulang-ulangkan 3 kali untuk penegasan dan dipahami oleh masyarakat. Jadi benda-benda poin maknanya dia ulang. Nabi berulang 3 kali. Dalam hadis yang kata jangan marah, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Nabi sebut sampai ulang 3 kali. Jadi takkan tak faham ni. Kan? Kalau Syekh Nasir dulu ni buat Soekarno apa dia ulang tapi dia pening nada. Kita patut bangun. Ulang kita lagi patut bangun lagi tinggi suara lagi. Memang semangat kan? Itu orang pidato, orang ceramah. Tapi hasilnya kita ambil daripada anak-anak untuk didik anak-anak bagi tu dia faham. Jadi kalau hak benda penting, anak suruh dia ulang. Yang tak itu penting. Sekali abang, ayah ulang kita tak faham. Lagi nak makan abang apa? Duit esok cikgu nak ulang. Esok pagi esok ulang boleh, insya-Allah. Tuan-tuan itu berbeza. Diulang 3 kali sehingga bicaranya dipahami. Dan apabila baginda mendatangi satu kaum, sentiasa baginda memulakan dengan memberi salam kepada mereka. Baginda selalu berbicara dengan bicara yang satu-satu, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baginda membenci bicara omong kosong, pura-pura dalam percakapan. Jadi baginda Nabi SAW satu dengan syama'il lagi jelas. Ini segi cakap makna dengan orang-orang awam. Dan cakap bagi jelas, pendek, padat, tak usah panjang-panjang. Ikut tahap orang. Tapi kuliah sampai kuliah mana? Nak cakap kepada ashab sufah, segulungan sahabat yang memang nak menadak kitab mengaji, memang Nabi boleh panjang, tapi asalkan jumpa sekejap-sekejap, memang satu-satu poin Nabi bagi itu sehingga meresap dalam jiwa dan jadi pegangan hidup mereka masyarakat tersebut. Itu adab yang ketiga. Cakap bagi jelas. Ini musim-musim Facebook tulis bagi faham. Ni tulis tapi kita tak faham. Tanya pula kata apa tak faham. Buka terjelin-terjelin dia orang. Kau balik lagi apa tak faham lagi. Memanglah yang hang nak tulis hang boleh faham dah. Apa yang tertulis dan apa yang tak tulis dalam hati hang. Tapi kawan baca tu faham ke tak? Itu dia antara cakap dengan Facebook pun, SMS, info betul juga. Kadang-kadang kita pun tak faham apa benda yang dia tulis. Jadi begitu juga kadang kalau cakap, kalau ayah cakap kita tak faham, mak cakap kita tak faham, susah. Makcik nak letiap bagi jelas berputih-putih. Ini letiranku untuk kamu wahai suamiku. Jelas. Ini dah bobek. Ini muahan dia katakan siapa? Rupanya letiap kat itik. Kita ngaku kita jadi lelaki ni, dengar rupanya dah tak kata aku. Muahan kata apa? Ni itik ni, dah sepodok lah, memang kerja itik. Jadi tak adalah ke abang tu ni nak kata ke abang. Tapi cik tengok laki orang, cik takut laki orang jadi macam abang lagi jadi tu orang. Cik tak kata je lah. Sama ada kita boleh dengar atau kita belum. Jangan tunggu.
Begitu juga suami pakai kadang mesej dah bang, saya minta maaf tuan, nampak bicara ni nak bincang anak mana kita tak selesai. Kita harap isteri kita faham jiwa kita. Pernah dah tuan bang yang selama ni aib memang harap sangat. Bila aib balik you kena senyum. Ni kita balik dia tak nak senyum, tengok TV. Kadang-kadang gelap pun di TV. Sekarang habang lagi kat isteri kan. Tak pernah bang so, takkan tak faham pun. Memang dia tak faham. Bagi dia lain. Lah tak mau abang depan tak mesej. Kita nak keluar tak mesej. Harap sangatlah satu hari nanti isteri I. Biar dia baik. Ini isteri mana pula bang? Dah agak kat you lah. Kalau you tak buah pilih lain. Ni bagi tak faham. Kita tolong. Janganlah kerana kita dah 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun terus dia faham, dia tak jadi penyerapan begitu. Dia kena abang. Abang nak ke mana, adik suami isteri abang. Jadi kita dengan anak-anak pun begitu. Jadi tuan-tuan jangan ada harap anak boleh faham. Besar-besar esok dia faham. Tak boleh. Kita kena abah nak anak-anak abah sebelum pergi sekolah main salam dulu. Tidak. Anak orang semua salam Ustaz. Anak saya tak main salam. Pernah suruh tak? Tak pernah. Tak adalah. Allah. Ada misi. Kawan-kawan datang misi itu semua. Yang cikgu masa baik karangan. Tengok-tengok malam tu bini dia baik karangan berteriak. Lelaki terkau teriak. Lepas ni tengok apa baca karangan ni. Budak dia punya tarik simpati mak dia gini-gini. Lelaki pun heran. Boleh buat mana macam? Dia pun macam ish. Apa-apa tulis tu anak dia. Harapkan ayah bagi perhatian. Dia nak luah tak boleh, dia luah nak karangan. Saya cukup seronok saya ayah tu. Di sekolah kita suruh budak-budak luahkan apa yang dia harap. Termasuk untuk mak. Kalau di sekolah pondok dia memang kita bagi ruang. Apa yang kamu rasa tak sesuai mak ayah buat kat kamu. Saya ada kes, tapi tuan-tuan dengan Pak Kahalik di pondok dia tu ada kes. Ni kes boleh sembang luar kan. Anak dapat naik motor scrambler. Sekolah pondok tudung labuh, Masya Allah. Tapi ayah dia bagi motor scrambler. Kita buat kajian cari sampai 3 bulan. Pasal apa yang si ayah digamuk beli motor besar. Ayah pergi kerja naik motor itu biasa. Tangan nak scrambler. Sampailah saya dapat kerja, sampailah saya dapat bukti, sampailah kita dikenal dengan ayah dia. Rupanya sementara ayah memang latih dia macam laki-laki. Konon-konon lagi senang hidup masa depan. Tu dia hantar sekolah pondok pasal nak ada bekalan agama. Tapi untuk survival dia latih anak dia kerja kasar. Timbang dalam pinggang pun besar. Saya katakan ayah baik orang baik. Memang tujuannya nak didik tapi tak nak kita betul. Jadi masa minggu kalau kita nak buat motor scrambler tu tak ada hal. Scrambler nak tahu kalau sekolah menengah abadi saya tak tahu okey main pondok bubung mesti riak motor guna mungkin tak riak dia pakai pergi mau sekolah tak pergi sekolah pondok. Itu dia tahu nak sentuh hati anak-anak. Dia berbuat malu tapi tak ada kenderaan lain yang tu yang ada. Buatan habis sekolah maka terpaksa ya. Bukan dia bonceng, dia bawa sendiri. Tu tak ingat apa. Ayah bawa motor anak dalam bonceng ada problem. Kita latih lah anak-anak yang mana nak pergi sekolah agama, nak naik motor tak salah, tapi adab naik motor tu tolonglah jaga aurat. So budak-budak ni kita galakkan pakai seluar panjang dalam kain dia. Jadi dia naik celapok naik macam makcik main masjid lah. Main masjid tak pakai seluar panjang, makcik selok tu dia. Dia pun senyum lah mak ajar. Jaga. Tapi kalau kita dulu main masjid tak apa duduk menyerong dua-dua kan ni nak celapok tu pakai seluar panjang. Jangan pakai seluar jeans, seluar hak lemut-lemut sesuai dengan orang perempuan lah. Tapi adab. Yang ni adab cakap nak kena sesuai juga tuan-tuan. Wallahualam. Yang keempat, hendaklah mengeluarkan kata-kata yang boleh dan mudah dipahami orang. Di antara adab cakap ialah berbicara dengan cara yang mudah dipahami.
kata-kata yang disampaikan itu mestilah sesuai dengan keadaan akal, pemahaman dan usia orang yang nak dicakapkan. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang kena latih juga. Latih anak kita cokok tuan dia. Jadi tuan tak dengar. Balik rumah tuan si luka, memang belajar kata Assalamualaikum tuan. Baru tuan dengar senyum ya. Lain-lain ke tuan tak dengar. Dia kata anak hang ni kurang ajar, sampai bagi salam sudah. Tak sakit hati. Tuan kena ubah. Balik tuan takut diam tak apa. Sebab tuan tu muda, 36 tahun. Tuan si luka 76. Pergi depan-depan salam jokong betul-betul. Assalamualaikum tuan. Baru tuan peluk kekelak nak bagi tu bagi. Tutup dengan latih. Siapa tak tahu. Allah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, umirna ma'asyiral anbiya'i an nuhadditsan nas ala qadri uqulihim. Kami golongan para anbiya, kata Nabi, telah diperintahkan untuk berbicara kepada manusia mengikut hadap pemahaman umat yang kami berdepan. Tuan-tuan mungkin bisa dengar yang kata Nabi Allah Musa AS, di antara 25 para rasul yang cakapnya tak berapa sah. Tapi hebat Nabi Musa, dia segi fizikal dia. Sekali ditampak hidup tinggi mati terus. Tapi segi cakap tak berapa jelas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala projekkan Nabi Musa dan Harun. Dua-dua ni dikembang joint venture, kerja dia berdakwah dengan satu package. Nabi Harun fasih kalam dia. Gitu. Jadi tuan-tuan kena faham, bukan sengaja. Jadi kita pun dalam kehidupan kita sebab seharian ni, kalau tuan-tuan dapati kita sebagai mak, ayah, kita yang lemah dari segi cakap. Masalahnya latih anak-anak bagi bengkel, latih mereka untuk dilatih oleh orang lain, cikgu ke siapa ke, cakap insya-Allah. Di antara dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah hadis mauquf daripada Sayyidina Ali berbunyi, hadisun nas bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadziba Allah wa rasulahu. Bicaralah dengan manusia dengan apa yang boleh mereka mengerti. Cakap orang bagi hadis kau dengar, cakap faham. Apakah kamu mahu mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Risikonya, impaknya tuan-tuan kalau tuan-tuan cakap kepada orang yang dia tak faham. Tuan-tuan buat hujah Quran hadis, buat hujah ni hukum akam, dia tak faham. Maka dia ambil yang kita cakap tak faham, dia kata ustaz yang kata. Sudah. Kata saya kadang-kadang ni cuma awal tenang tau. Kadang-kadang tu balik ada mengantuk saya. Tuan-tuan yang ni jangan lena sebab kita nak buat ni contoh. Contoh bila lena tak telah kumpul tak apa nak jelas. Dia dengar contoh dia berkata ustaz yang kata hukum dia atau balik ngor lain. Apa? Kita buat karnival halal Pulau Pinang. Dia ungkit isu ASB. Masya Allah, Ustaz kita Dr. Zaharuddin, pakar ekonomi, jawab cukup clear. ASB kalau merujuk fatwa dari Pulau Pinang haram, merujuk fatwa dari pihak harus. Ada kan? Dia berlaku macam tu. Memang semua fatwa-fatwa tadi. Mengikut penasihat syariah security pula, bagian saham betul itu haram dan tidak mematuhi syariah. Bila dia abang semua tu, oleh demikian sekarang ni kita nak berkata pula ASB ada mufti dalam 14 orang negeri, 14 negeri memang mufti 14 yang berbeza. Ada kata harus, ada kata haram. Jadi benda tu kita masuk dalam kategori syubhat. Wa man waqa'a bi syubhat waqa'a fil haram. Dia putih ayat ini. Dia tak jawab, dia hanya bagi panduan. Jadi kalau tuan-tuan kata saya nak pegang dengan pandangan fatwa wilayah persekutuan, harus. Jadi nak beli lagi duit ada saham PSB, lepas tu hak untung ASB tengok kan 60,000. Kita tak kata apa. Sebab dia pegang. Tapi kalau ikut Pulau Pinang lah pasal faham Pulau Pinang, ikut mazhab mufti Perak. Duk Pulau Pinang pasal tiru pula mazhab mufti Bangladesh.
Ikut fiqah dia kena faham itu balik. Maknanya kita terpaksa akur dan hukum hakam setempat. Tuan-tuan tak boleh ambil pandangan fatwa negara-negara lain, kecuali fatwa negara tersebut telah pun dibincang pakai oleh orang-orang hebat kita di Malaysia dan kita pun guna pakai apa. Jadi tuan, dari segi kekuatan, siapa yang layak kata yang terbaik dari segi saham ialah pemegang ataupun penasihat syariah dalam security saham tu. Hak tu paling kuat sebab dia lebih memahami. Kita tak kata mufti tak faham, tapi mufti dia faham lagi hukum, tapi bahagian saham-saham apa dia tak tahu. Maka dia keluar cakap tu yang jadi rokok. Contoh kan, ada lagi yang haram, ada jadi makruh, ada lagi yang kata haram. Jadi kalau tak pegang lagi tu. Jadi Ustaz Dr. Zaharuddin, dia bagi saya rasa satu kepuasan lah bagi kita buat karnival halal Pulau Pinang yang baru lepas ni. Walaupun orang bincang semula, tapi itu kejelasan. Siapa nak pegang yang terbaik, Dr. peganglah. Ia sebagai haram fatwa Pulau Pinang dan juga syubhat di segi orang kata dapat ulangan ataupun duit yang tuan-tuan dapat. Syubhat tuan-tuan kena pegang syubhat. Tak boleh makan, minum buat ibadat. Syubhat Ustaz, duit ni kena pergi ke masjid sekurang, tapi tulis lain pula duit haram dan syubhat. Dia pun ataupun kami putih-putih syubhat pula 3,000 jemaah ni. Tulis 3,300 duit jemaah, 3,000 lagi duit syubhat. Duit syubhat boleh lah, takkan nak tangan pokok. Nak korek pokok pun tak boleh pun, batuk kan. Ya, boleh guna ambil duit syubhat ni. Siap kawan nak congkir bangun 4 inci. Ya, jadi tuan-tuan berpahala pada Allah. Bukan tak boleh penyelesaian, tapi kalau tuan-tuan nak pegang harus juga. Mana kita tak kata haram mutlak. Makan ini haram terus macam makan babi dah. Tapi itulah dia antara nak bagi jelas dipahami. Yang dia saya mana Ustaz Dr. Zaharuddin itu bagi cukup jelas. Jadi tanpa dibincang apa lagi lah. Wallah patutnya bila tuan-tuan tak mau pegang juga, nak pegang halal, pegang halal biasa. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, orang Islam sampai gelak tegak rumah mayang mana? Islam tak mau mayang ke, tak mau pakai tudung ke. Islam apa dia ada tahu. Di Islam apa dia? Kita nak buat Islam ikut kehendak Allah. Kalau tak betul, kita pun betul. Kalau dulu Islam lah ni kita orang kata perbaik sikit-sikit. Ada orang tak boleh tak mahu betul-betul. Jadi kita tak boleh kata apa. Kalau kita mati esok pun kita bumi cabang Islam nak buat macam mana? Soal dia dengan Tuhan lah. Tapi tak boleh mengaji, boleh kita bagi penjelasan, kita nampak kata apa pentingnya benda-benda ni. Wallahualam. Dalam muqaddimah Sahih Bukhari Muslim, hadis daripada Ibnu Mas'ud disebutkan, ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la tablughu uquluhum illa kana bi ba'dihim fitnah. Engkau tidak akan berbicara kepada satu kaum sebuah bicara yang tidak dapat ditangkap oleh akal fikiran mereka, melainkan ia menjadi fitnah. Supaya kita cakap sesuatu benda yang tak boleh dipahami awam, bila dah pula orang yang dengar pula tak faham juga, dia akan jadi buah fitnah dalam masyarakat. Itu yang kita kalau boleh elak lah. Ya tuan-tuan, anak-anak kita tahap dia. Tuan-tuan nak didik dia cakap dengan sabar. Ya, kadang-kadang anak kita ni pun terpaksa mengharungi permasalahan hidup. Kita sembahyang buat elok, pokok-pokok makan atau sujud, dia katakan ikutlah mahal dan tiba. Dengar mengaji-mengaji ni Pak Long hang ngaji pondok, anak kita pergi. Pak Long kata ngaji pondok, mak kita ngaji Pulau Putih. Tapi mak latih elok, pakai tudung mai ambak. Pak Long yang nak buat kata ikut dan terjadi mak hang bodoh lah pak. Jadi macam mana nak suruh cakap anak-anak dengan orang macam ni? Pak Long juga, tapi tentu je dosa. Pak Long kata perempuan dia sebab kadang-kadang dia duduk kata sudah tak patut sangat-sangat. Allah kita beri tentu ada 4 adab berbicara dan ada kaitan satu kuliah lagi tentang tata cara percakapan yang baik.
kerja mak ayah, ibu bapa nak latih anak bercakap. Walaupun pada awal kita susah, sulit cakap keluar sebiji pun dah mungkin 2-3 tahun. Bila anak dah dia cakap, tuan-tuan ulang balik dengar, elok kadang-kadang dia cakap dapat macam-macam. Kita ajak elok tak apa tangkap, dia buat keluar, dia tangkap yang lain pula. Tuan-tuan nak buat betul hadus pasal lah. Siapa abang cakap pada tak elok, abang ambil tak malam, nak kena apa? Jangan marah dia berkawan dengan tusuk tak boleh. Tuan-tuan nak kena terima realiti. Anak berkawan dengan rakan-rakan di sekolah. Anak kita berdepan dengan environment, suasana masyarakat yang saya sebut tadi. Ada baik, ada tak baik. Tuan-tuan hanya nak buat betul dia. Kalau ni abang jangan cakap bahasa ni bahasa tak elok, bahasa lucah, bahasa yang kalau abang cakap juga tak dapat pahala, sebab tak ada elok. Dia kawan aja, jangan ikut mereka, tapi jangan maki hamu mereka. Cuba elokkan dia macam-macam lah. Mungkin apa-apa yang kita dah bincang dalam pergaulan, sekarang dia dapat cakap, supaya anak kita dengan penuh keyakinan dia boleh menerima bahasa-bahasa ucapan yang baik-baik, dan dia pula merasakan bahasa-bahasa yang tak baik dia tak orang tercantik. Kita takut anak-anak tak tahu. Anak-anak akan lebih mudah terpengaruh cakap dengan apa yang biasa masyarakat cakap sekarang. Bila orang lain di luar dengan buah kecil dulu kecil buah, dia pun hentak buah kecil dulu ujung buah, orang letak dia tu. Bagi yang apa pun dia tu, wallahu a'lam. Dan satu lagi kena ingat, tak elok, bahasa-bahasa tak elok tu lebih mesra kepada anak-anak. So kalau mak ayah pedak, mak ayah dah boring, berbuih dah ustaz, duk kira berbuih tu bahasa Melayu lama. Biarlah berbuih tu naik perkara, tetap mak ayah kena latih anak-anak. Apatah lagi kalau bahasa anak kita dah mau terpengaruh dengan benda-benda lucah di luar, tentu kena banyak lagi besar bagi dia dengar elok-elok. Wallahu a'lam. Hatta sampai oleh ustaz, apakah sepatutnya saya pilih ceramah-ceramah yang ikut bahasa elok daripada saya dedahkan anak saya dengan CD ceramah agama tapi kata ke orang terjaya. Saya kata sebagai asas pendidikan, pangkat awal nak didik, memang sepatutnya tuan-tuan kena pilih ustaz-ustaz dalam kuliah cakap betul elok bahasanya. Walaupun tak sedap, kadang-kadang ustaz jenis seluruh, jenis melawak, jenis gelawah tu bahasa dia sedap, tapi dia kata terjaya bodoh banget mainan mulut. Jadi saya itu tak sesuai untuk pendidikan. Yang tuan-tuan nak buka bagi anak dengar tak sesuai. Tapi kalau anak cari sendiri, cerita lain. Anak dah sampai satu tahap, dia seronok mengaji, dia pilih Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Itu cerita. Tapi dalam proses nak didik, betul mak ayah, kalau tuan-tuan nak pilih CD, tuan-tuan nak pilih ucapan ceramah, tuan-tuan nak ambil buku-buku, majalah, tuan-tuan kena pilih untuk dapat pahala di rumah. Jangan pakai ikutan ya. Jadi tuan-tuan minat tapi tak sesuai, jangan buka bagi anak dengar. Kita dengar semua-semua lah kita lain lah. Itu kena ada juga adab pendidik. Tapi juga pada majalah. Kadang-kadang ayah dia kata saya perlu ustaz dapatkan maklumat. Ya, itu keperluan awak. Jangan biar anak terdedah